Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni cikgu nak masuk sikit je lagi tentang tajuk proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Okey. First thing awak kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan osmosis, konsep osmosis. Okey. Okey, kat sini dia bagi tahu osmosis ialah pergerakan molekul air saja daripada kawasan yang berkepekatan tinggi. Okey, iaitu kawasan kepekatan tinggi ni iaitu larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah, iaitu larutan yang ada zat terlarut yang tinggi merentasi membran separa telap. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan membran separa telap? Membran separa telap tu maksudnya dia telap dengan air. Dia tak telap dengan sesetengah zat terlarut yang besar. Contohnya molekul sukrosa. Jadi proses osmosis ni adalah air yang bergerak. Okey, daripada kawasan air yang banyak kepada kawasan air yang sikit. Dia lalu membran separa telap. Okey, semua benda dalam sel tumbuhan dan sel haiwan kebanyakannya dia ada membran sel yang mana membran separa telap. Jadi hari ni kita nak cerita macam mana sel pengawal tu dia boleh terbuka menyebabkan stoma terbuka dan tertutup menyebabkan stoma tertutup. Okey, disebabkan oleh proses osmosis ni. Okey, so ini gambar rajah yang nak bagi awak mudah faham pasal proses osmosis ni. Okey, pertama sekali awak tengok pada bika yang A ni, yang first ni, membran separa telap. Okey, yang tengok yang ni dulu. Membran separa telap yang kat tengah tu menghalang pergerakan molekul zat terlarut yang besar. Maksudnya kalau molekul tu besar, yang warna merah-merah tu, molekul tu besar, dia tak boleh lalu membran separa telap. Yang boleh lalu yang warna biru ni saja, iaitu molekul air. Okey. So, osmosis maksud dia tadi yang mula-mula kita baca ni, dia akan bergerak daripada kawasan air yang tinggi iaitu zat terlarut dia sikit kepada kawasan air yang rendah, zat terlarut dia banyak. Okey. A dengan B. Okey, A dengan B. Okey. A kawasan dia molekul air dia banyak. Okey, zat terlarut dia sikit. B molekul air dia sikit, zat terlarut dia banyak. Jadi osmosis dia akan bergerak daripada A kepada B, iaitu dia bergerak daripada kawasan air yang banyak, zat terlarut sikit, kepada kawasan air yang sikit, zat terlarut dia banyak. Okey, contohnya A tu saya buat 1 sudu gula dengan 1 cawan air. B saya buat 1 cawan air dengan 2 sudu gula. Okey, so B tu air dia sikit, gula dia lagi banyak. Okey, gula tu zat terlarut lah, contoh Okey, hanya molekul air yang dapat melintasi membran separa telap ni. Jadi bila air masuk ke B, okey, air dekat A tu kurang lah. Okey, dekat B tu lebih banyak. Okey, so tu konsep osmosis. Jadi proses osmosis ni berlaku dalam sel pengawal dan kesannya pada liang stoma. Okey, sebagai contoh, bila terdapat cahaya matahari, okey, kat sini lah. Okey, sel pengawal akan menjalankan fotosintesis. Dan bila dijalankan fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa. Okey, glukosa yang banyak dalam sel pengawal. Okey, bila glukosa banyak dalam sel pengawal, ni sel pengawal yang hijau ni lah. Okey, bila glukosa banyak dalam sel pengawal, okey, ini menyebabkan air akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sebab apa? Sel pengawal air dia kurang, glukosa dia banyak dalam sel pengawal ni. Air dekat luar sel pengawal ni banyak. Okey, tapi glukosa dia kurang. Jadi air daripada luar sel pengawal ni akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal tu dia jadi segah. Okey, segah tu maksudnya dia gemuk sikit lah. Dan dia membengkok. Dia membengkok. Okey, jadi bila dia membengkok, okey, dia macam ni lah. Dia membengkok. Dia ada dua belah tau. Okey. Bila dia membengkok macam tu, stoma akan terbuka. Stoma kat tengah tu. Stoma tu terbuka lah. Okey.
Bila waktu panas, bila hari panas, bila waktu panas, air akan melesat keluar daripada sel pengawal secara osmosis. Sebab apa? Bila waktu panas, dalam sel pengawal tu air banyak. Luar sel, air dia sikit. Jadi, air akan keluar daripada sel tu. Jadi, bila air keluar, sel pengawal tu dia akan jadi macam lurus balik. Kita panggil flasid lah, keadaan biasa lah. Sel pengawal tu jadi lurus. Ni sel pengawal lah sebelah. Lepas tu sel pengawal yang sebelah lagi. Bila dia jadi lurus, stoma tak ada. Stoma tertutup. So tu je konsep untuk proses osmosis, macam mana yang stoma tu boleh terbuka dan tertutup. Saya harap dapat membantu. Sekian, terima kasih. Siapkan modul awak sebelum ni. So kita dah habis bab 2. Thank you.